Lavalier mikrofon Boya BYM1. Bagus ke tak bagus? Teruskan menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa sekali lagi dengan aku, Ramadan Fauzan, dalam rancangan channel YouTube aku. Lama dah aku beli mikrofon ni, tapi aku baru nak buat review sekarang ni. Aku beli online dekat Lazada. Waktu tu ada offer lah. Nanti aku akan beritahu harga dia. Tapi memang tengah offer. Waktu tu benda ni baru-baru keluar, tengah hot lah, tengah hot item lah sekarang cerita. Ramai orang beli benda ni sebab dia orang kata bagus. Aku masih tak percaya lagi lah, so aku belilah untuk aku test sendiri. Sebab tu aku nak buat product review berkenaan dengan benda ni lah hari ni. First kali, kita buka dululah macam mana. Aku dah buka sebelum ni, tapi aku just tunjukkan lah physical dia macam mana. Kotak dia macam ni lah, tak besar kecil, besar tapak tangan aku macam ni. So kita buka dia. Apa yang dia bagi dalam ni? Okay, dia ada bagi audio jack ni, tak tahu saiz berapa mm. Lepas tu dia ada buku manual, dia ada warranty card lah. Yang bestnya dia ada warranty selama 1 tahun. So ada warranty card. Apa yang dia bagi dalam ni, dia bagi soft case ni ataupun bag kecil ni lah orang panggil kan. Dan ini adalah mikrofonnya. Macam ni lah rupa dia, kecil je, tak besar pun. Kalau ikut spek dia nanti aku akan bacakan. So macam nak buka ni, ada dia punya macam pengikat dia. Memang dah attach sekali dengan kabel ni. Okey, panjang dia pun nanti aku akan bacakan dalam spek dia. So inilah barang-barangnya yang dibagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yalah, termasuk ni lah. So cukuplah ada 6 item lah kat sini. Sekarang aku nak cerita pasal dia punya spesifikasi berdasarkan buku manual yang aku baca ni. Yang penting apa-apa kalau kita buka benda-benda teknikal ni, nombor 1 kau kena buat ialah baca dia punya manual instruction. Okey, transducer adalah jenis electric condenser pula. Polar pattern adalah omnidirectional. Signal noise daripada 74 decibel SPL. Aku tak tahulah dia punya terms tu SPL tu apa. Sensitivity, so dia dapat detect daripada negatif 30 decibel plus minus 3 decibel hingga kepada 0 decibel lah. So kebanyakannya suara yang kita akan pakai adalah daripada negatif 15 ke negatif 5 punya decibel punya suara lah yang kita biasa rekod. Ada setengah orang pakai negatif 16 ke negatif 8 tak silap aku. I don't want lah. Okay, output impedance adalah 1000 ohm or less. Battery type adalah jenis LR44. Nanti aku akan tunjuk macam mana LR44 tu rupa dia. Konektor adalah 3.5 mm ataupun 4 pole gold plug. So konektor dia mana ni? Oh, mesti ni lah. Konektor dia ni lah. Kabel dia adalah panjang 6 meter. So quite panjang lah kalau kau tengok kat sini. Mikrofon size dia 18 mm, height darab 8.3 mm, width dan 8.3 mm dia punya diameter. Berat dia mikrofon 2.5 gram, mikrofon sahaja. Power module 18 gram. So power module dia kat sini lah. Ini adalah dia punya power module, tempat dia simpan bateri tu. Okay, so sekarang aku nak tunjuk satu-satu. Ni dia punya mikrofon. Ini dia punya clip dekat baju dia. So ini adalah kabel dia. So biasa kita akan pakai dekat dalam ni, ataupun kita akan sangkut dekat seluar, letak kat seluar. Lepas tu masuk ke dalam baju dan letak kat luar. So macam itulah cara nak pakai dia. Itu satu. So antara sini dengan konektor, panjang dia adalah 6 meter. So kalau nak buat jauh-jauh bolehlah. Cuma masalah dia terlalu panjang pun akan mengganggu korang punya recording pula. Takut sangkut ke sandung ke sebab tali dia terlalu panjang. Anyway, dia ada pros and cons benda macam ni. So aku tunjukkan bateri dia macam mana. Kat sini ada selector dia, sama ada nak pakai guna smartphone ataupun kamera. Kalau kita nak off, kita kena selectkan dia punya selector dia dekat smartphone. Kalau kita nak pakai dekat kamera ataupun DSLR, boleh startkan dekat, kita boleh set dia punya selector pada kamera. So dalamnya ada bateri. Macam mana bateri LR44 tu? Macam ni lah, kecil je. Macam ni lah.
So ada kat sini ni lah. Macam ni. So korang akan nampak macam ni bateri dia macam ni. Okey. Nanti aku akan tunjuk secara detail lah, korang bagi gambar macam mana rupa bateri dia. Ni satu. So macam tu buka macam ni lah, tutup dia. Sama je, tak ada beza. So dia bagi pouch soft case macam ni. Soft case macam ni, kecil je lah. Dia bagi warranty card. And then lain-lain tak ada. So sekarang ni aku nak cerita pasal dia punya kebaikan ya. Nombor satu, kebaikan dia murah. In terms of harga memang murah lah, sebab harga dia RM32 ataupun RM34 berdasarkan kedai yang kau beli online tu lah. Beli kat Lazada je. RM32 campur dengan kurier RM6. So RM38. Aku assume lebih kurang RM40 lah. Tapi sekarang ni baru-baru ni aku tengok harga dia dah RM40, tidak termasuk kurier. So mungkin dalam RM46, RM45. Macam itulah harga dia. Kebaikan nombor dua ialah dia ni panjang dia punya kabel dia. 6 meter. So kalau nak buat interview jarak jauh ke apa ke tak jadi masalah lah. Cuma yang menjadi masalahnya dia ada satu mikrofon aja, even panjang sekalipun. Itu kebaikan nombor dua. Kebaikan nombor tiga yang aku pernah test sebelum ni, kualiti audio dia adalah lebih baik daripada X-Tuga wireless yang aku pakai ni. Tapi aku still pakai X-Tuga wireless CM4 ni sebab apa? Sebab dia wireless. Senang untuk aku ke mana-mana. Dan aku tak risau kaki aku tersadung dengan benda ni. Sebab aku pernah tersadung dengan benda ni sebelum ni. So, tak apa. Kebaikan nombor 4 adalah dia disertakan dengan soft case. So, senanglah. Tak takut hilang ke apa. Sebab kabel panjang-panjang ni kan, kalau tak ada bagi soft case macam ni, takut berbelit dengan sana-sini pula. Even sedangkan ada soft case sekalipun, benda ni dah banyak kali berbelit. So, aku rasa macam kelakar lah kalau tak ada. Dan bila aku compare dengan brand-brand lain yang murah, lebih kurang bawah RM50 ni, dia tidak disertakan dengan soft case. So agak kelakar lah kat situ. Itu kebaikan dia yang terakhir lah. Sekarang ni aku nak cerita pasal dia punya kekurangan. Nombor satu adalah dia bukan wireless dan kau tak boleh nak assume untuk harga yang RM40, kau expectation kau wireless yang baik. Memang tak dapat lah. Kalau ada pun yang jenis pakai untuk PA system ke ataupun Bluetooth radio, bunyi memang sumbang lah, senang cerita. Ini pun dah kira baik sebab in terms of audio quality dia lebih baik daripada wireless yang aku pakai sekarang ni. Okay, kekurangan nombor 2. Dia mudah rosak. Sebelum ni aku dah ada satu tapi dah rosak. Dia punya bunyi tu ada dekat sebelah kanan saja, bukan sebelah kiri. Kalau nak ikutkan, mikrofon ni ada dua sebenarnya. Satu belah kanan, satu dan belah kiri. So, bila salah satu rosak, satu sahaja bunyi audio yang dia boleh capture daripada suara kita tu lah. So, sebab dia rosak, yang aku dapat tahu, setiap kali aku pakai sebelum ni aku akan letak macam tu je. Padahal tak tinggi pun, dalam sekaki je lah kan. Dan aku letak pun mikrofon saja tanpa dia punya bateri compartment ni sekali. Tapi itu pun still rosak. Tapi alhamdulillah aku pakai 2 bulan masa tu, dia dah rosak. So, masih ada warranty lagi lah. So, aku terus tukar. Tapi yang tak bestnya dia kata warranty ni hanya cover start daripada kita mula beli. Yang second beli ni pun dia akan tolak 3 bulan yang dia dah cover tu. So ada lebih kurang lagi 9 bulan lah sekarang. So itu dia punya keburukan dia lah. Aku rasa ini bergantung pada kedai. Sebab kalau nak ikutkan, kedai kena bagi 1 tahun warranty setiap kali dia hantar benda ni. Bukan pada masa kita beli. Faham tak? So maksudnya yang first tu aku dah beli, dia dah tolak 3 bulan kat situ untuk yang ni. Patutnya yang ini pun dia kena kira setahun. Tapi bergantung pada kedai lah. Mungkin dia mungkin malas nak layan kerana customer yang selalu tukar mikrofon kalau selalu rosak macam ni. So dia buat rules undang-undang macam tu. Tapi itu terpulang pada masing-masing lah. Nombor 3-nya, bateri dia LR44, jenis LR44. Susah cari. Kalau kau tanya kat kedai bateri ataupun kedai hardware sekalipun, belum tentu dia tahu lagi LR44 tu macam mana. So, apa yang kau boleh buat adalah kau bawa bateri ni ke kedai sana, test sendiri. Lepas tu, ada handset kan? Boleh test dengan handset sama ada audio kau tu masuk atau tak. So, itulah cara nak solve masalah dengan bateri ni. Ataupun ada cara lain, beli online je lah. Cari. Tapi lambatlah nak sampai kalau kau nak beli on the spot, memang tak dapat lah. Anyway, kesimpulannya yang aku nak sampaikan dekat sini ialah untuk harga yang bawah RM50 ataupun bawah RM40, mikrofon ni adalah sangat berbaloi in terms of
audio quality dia. Sebab aku ada tengok brand-brand lain juga yang harga lebih kurang RM40 macam tu lah. Tapi audio quality dia tak lawan dengan ni. Itu yang aku macam bangga jugalah bila ada benda ni kan, walaupun benda ni murah tapi audio quality dia sangat baik. Even lebih baik daripada wireless yang aku pakai sekarang ni. So, korang kalau ada apa-apa komen, boleh komen kat bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Itu saja buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Electric power steering ni, pada korang bawa, contoh bawa slow kan. So, power steering kau akan jadi ringan. So, tapi bila korang bawa makin lama makin laju, dia akan jadi makin berat. So, tak adalah masa kau orang bawa laju tu terbabas sana terbabas sini disebabkan steering terlalu ringan. Itulah kelebihan EPS, Electric